Kali tu saya terdengar macam bunyi macam mana bunyi macam orang mengerang tu, macam macam tu bunyi 2-3 kali. Kita sering dibatasi realiti dan fantasi saat cinta bersemi bersama berilusi. Disitulah. Assalamualaikum sahabat Maya, Jamsah TV, Sukamila. Berjumpa lagi kita di siri Berjalan Rockers, ajak Melissa Rockers tera tak tera. Siri yang keberapa? Siri yang ke-60. Saya ajak Melissa menceritakan kisah pengalaman, berkongsikan kisah pengalaman saya pada tahun 1992. Masa ni bersama kumpulan Melissa untuk album yang kedua, album yang diberi judul Kami Mak Rock. Aku tak betul, kau kata aku dah biol. Album Kami Mak Rock diterbitkan oleh Brother Rosli Selasih, orang yang sama, dan gitar dimainkan oleh Brother Nan Satanine, Nan Gong. Dia sessionis untuk album yang kedua. Syukur Alhamdulillah, album tu berjalan lancar. Dapat kami melengkapkan anggota dengan Allahyarham Ustaz Razi sebagai penyanyi, saya ajak sebagai pemain bass, Brother Ozi sebagai pemain drum, dan juga Boy Faris sebagai pemain gitar. Ini nak menceritakan kisah perjalanan permulaan, detik permulaan album yang kedua ni. Album ni dibuat secara rushing, agak rushing, tapi syukur Alhamdulillah dapat dijayakan. Jadinya awal penerbitan album ni, masa nak release, Abang Dino dah buat perancangan. Dia beritahu kat Anita macam mana plan untuk perancangan promosi album yang kedua. Masa ni saya nampak Kak Anita betul-betul bekerja keras. Tiap-tiap minggu pergi majalah hiburan, pergi naik radio, panjat radio sana, stesen radio di sini, pergi RTM. Pernah satu masa sekali tu kita orang pergi RTM, memang rushing lah masa tu. Saya tengok Kak Nita memang dia kerja berat lah. Pergi studio RTM buat satu program, program apa saya pun tak ingat lah. Tapi masa tu kita orang terpaksa pergi jalan kaki ke bus stop, naik bas mini ke Angkasa Puri. Kisah dia, cerita dia mula-mula macam ni. Hari tu sepatutnya ada kereta Abang Dino bagi, entah kereta rosak ke apa, saya pun tak tahulah. Lepas tu Kak Anita cakap dengan kita orang, hari ni kita orang naik bas tau. Naik bas, padahal masa kita orang kita ada program TV, tak silap saya lah. Dressing dah cantik lah. Kita ingat kita malah lah nak tukar pakaian kat sampai sana kan, nak salin-salin pakaian. Biasanya kita orang kalau ada program rancangan hiburan ke, macam ada photo session ke, kita orang selalu bawa dua persalinan, dua baju. Kita orang bawa bag. Satu baju untuk kita orang berdressing, satu lagi baju untuk kita orang pakai lah untuk pakai untuk ke sana lah. Pakai untuk sana tu kita orang pakai macam kemas-kemas lah, sebab kita orang nak jalan, kadang kita orang singgah pergi makan minum kan. Tapi yang ni tidak, kita orang siap dress up dekat rumah. Dekat office tu dah siap dress up tak alih-alih Kak Nita cakap kita kena pergi naik bas mini. Aduh, cakap macam mana ni Kak Nita cakap, baju kita tak bawa, inilah baju kita nak pakai. Tak apa, biasa je, selamba je. Habis kereta dah tak ada, macam mana? Naik teksi dah Kak Nita. Naik teksi lah cakap. Sekali tunggu teksi tak dapat lah pula. Aduh, hai. Lepas tu macam mana kita orang tahu? Naik bas mini. Naik bas mini lah. Naik bas mini sampai dekat Angkasa Puri tu. Tak macam mana itu saya pun tak tahulah. Macam mana boleh naik bas mini, saya pun tak ingat lah cerita tu. Tapi kisah dia memang kita orang terpaksa naik bas mini. Lama semua orang pandang lah. Ngasut legon saya dengan memang dressing rock gila lah kan. Zaman tu kau faham lah rock macam mana kan, dengan rantai kita orang, kalung kita orang, bangle kita orang semua. Sampai dekat Angkasa Puri tu, bas tu berhenti tepi jalan, kita jalan kaki lah. Jalan kaki panjat ke Angkasa Puri, panjat sorang-sorang Kak Nita 4 orang. Guard tu sampai boy, rock betul korang cakap. Ada program TV ni pakcik tu. Boy, rock betul, tak peluh-peluh ke ni? Muka dah berlengih, dah peluh-peluh dah cakap. Kak Nita steady je dengan pegang dia punya piring hitam. Tak apa, kita susah dulu, kita cakap. Kita susah dulu, kita senang-senang kemudian. Kita relax lah. Jalan-jalan buat program TV. Buat rancangan TV masa tu. Okey lah, berjalan lancar.
Lepas tu suatu masa tu kita orang kena pergi ke Radio 3 untuk Radio 3 tempatan untuk setiap ibu negeri. Ini cerita promosi untuk album kedua ni. Tapi album kedua memang best lah. Kita mewah dengan pakaian lah. Kak Anita masa tu dia dah famous kan. Dia dah cakap. Dia cari sponsor. Untuk sponsor kasut kedai lain. Untuk sponsor baju kedai lain. Untuk sponsor seluar kedai lain. Masa tu untuk sponsor rambut nak set rambut kan. Rambut dulu set blonde semua bagi cantik. Sebelum ambil gambar je set rambut. Semua ada penaja-penaja dia. Setiap satu. Yang best tu, baju siap boleh pakai, ambil gambar boleh dia bagi terus. T-shirt macam ni ke apa kan. Jadi memang best lah pengalaman masa tu. Syukur alhamdulillah album kedua kami dapat jayakan dengan lancar, dapat buat gambar poster, dapat print kaset dengan cantik, print piring hitam masa tu kan. Kami buat promosi habis-habisan lah masa tu bersama Kak Anita. Satu hari tu Brother Dino bagi tahu kat kita orang. Kak Anita lah dia punya PRO kan. Anita cakap, meeting lah, macam meeting. Okey, abang nak engkau bawa Melissa ni pergi straight ke stesen radio Kanga. Lepas tu patah balik singgah stesen radio 3 Alostar. Lepas tu stesen radio 3 Pulau Pinang, stesen radio 3 Ipoh. Lepas tu patah balik ke KL. Mana promosi sebelah utara kan. Masuk lagu ni lah, lagu Di hamparan terhimpun noda mencari entah ke mana. Album Memikat Cahaya. Album kedua, album kami Mak Rock. Lagu tu memang lagu target, lagu killer kita orang lah untuk album tu lah. Lagu tu memang kita plan nak bagi hit ni, nak bagi boom meletup macam album Pendirian, nak bagi meletup macam lagu Nabila lah. Lagu Memikat Cahaya ni memang target kita orang. Jadi itulah Abang Dino cakap buat promosi kat Radio 3 dulu. Kita orang pergi macam mana tau. Pergi masa tu plan dia memang cantik lah. Tarikh dah dibagi apa semua. Tapi kisah dia saat nak pergi tu kenderaan boleh tak ada. Kenderaan syarikat dia ada kereta. Masa kereta apa saya pun tak ingat lah. Kereta Proton Saga ke, Proton Iswara, Proton Saga kot. Tapi pada masa tu tiba-tiba kereta tak ada. Lepas tu pinjamlah van daripada syarikat PMI. Van Nissan C22 tau. Nissan C22 yang gear kat tangan tu. Bukan macam gear tu kat tangan. Lama. Kak Anita cakap bawa gitar sekali tu kan. Kok ada apa-apa kan. Sekali tu masa nak kita dalam perjalanan kat Kuala Kangsar, ada dia punya toke telefon dekat Pesta Lumut. Dia bagi show tarikh tu. Tapi tarikh tu memang tarikh macam kita orang show tu macam show replace tau. Ada satu band yang tak jadi kita kena ganti. Dia call Kak Anita, kita ada show dekat Pesta Lumut lah. Dia kata, bila Kak Anita? Dalam mungkin esok atau lusa. Emergency betul. Nasib baik kita orang bawa gitar. Lepas tu Kak Anita cakap, boleh tak korang pergi? Kata kan, boleh lah Kak Anita cakap. Baju pun kita bawa ni, pakaian semua lengkap, jaket semua, leggings semua ada. Lepas tu okey lah. Lepas tu Kak Anita setting kan. Okey macam ni dia kata, kita pergi kat Radio 3 Kanga, Radio 3 Alostar. Lepas tu balik kita ke stesen Radio Pulau Pinang. Lepas tu stesen Radio Ipoh. Kita terus masuk ke Lumut, dia kata. Kita pergi start Lumut, kita balik ikut Teluk Intan. Teluk Intan, Sungai Besar, Sabtu 6, Tanjung Karang, Kuala Selangor. Terus naik KL. Jauh juga perjalanan tu kalau dikira-kira. Okey lah Kak Anita cakap. Tapi masalah van tu lah. Van daripada syarikat PMI, Nissan C20 ke C22 saya pun tak ingat lah. Van hijau. Selalu dia orang bawa, kita orang panggil van telur lah. Dia bawa telur selalu van tu. Dia ada jaring-jaring belakang tu. Sebenarnya van tu van apa saya pun tak tahu lah. Mungkin van syarikat ke, untuk dia edarkan kaset ke. Tapi tempat duduk ada lah, komplit lah. Kita orang pergilah. Itu yang masa tu kita orang semua memang tak ada lesen. Kak Anita yang drive. Lepas tu ada satu dia punya syarikat PMI punya PR, Abang Zul PMI. Kita orang panggil Abang Zul PMI. Abang Zul dengan Kak Anita yang bawa kita orang. Dia orang drive bergila-gila lah. Bergila-gila dua orang kan. Masa tu saya, Arwah Razi, Ozi dengan Boy memang tak pernah lah bawa pegang steering. Kita kalau show memang orang bawa. Kita orang tak reti nak drive masa tu pun. Memang tak reti. Sepatah haram tak tahu. Arwah Razi lah, dia tahu drive tapi dia pun tak lesen. Tapi kalau emergency dia boleh bawa lah. Lepas tu kita dah pergi stesen radio semua. Dah patah balik ke Ipoh. Kita masuk ke Lumut. Malam tu show kat Lumut. Rushing masa tu. Kita ambil program kat radio station Ipoh masa tu belah petang. Malam tu terus kita gerak ke Lumut. Sampai Lumut kita orang check in hotel, sound check, mandi, sound check. Lepas tu malam tu kita show
Ramai lah show kat Pesta Lumut kan. Dah show kat Pesta Lumut, itu sekali tu malam-malam tu balik tayar pancit dekat belah mana saya tak peringat. Saya kalau tak silap saya kat belah-belah Teluk Intan lah tak saja. Kalau tak Teluk Intan, belah-belah Sabak Benam macam tu lah, jalan mengalir ke Kuala Lumpur. Saya tak ingat, saya area situ lah, area Sungai Samak ke macam tu lah. Tayar pancit malam-malam. Aduh, masa tu faham-faham lah. Kita orang tua kan. Abang pun dah penat. Kak Anita bawa van. Kak Anita seorang-seorang bawa van, ngantuk apa semua. So, siap nak macam terbabas lah. Toyong hayang. Kak Anita okey ke? Cakap tak okey, kita singgah kedai minum-minum ke apa. Okey, Abang Zul dah penat ni kan. Kita harap dia 2 orang lah. Tu pengalaman Kak Anita dengan Abang Zul PMI. Bawa kita orang show. Tayar pancit tepi jalan, gelap-gelap tengah malam tu. Aduh, tukar tayar. Tapi van tu memang van tu tak ada aircon pun. Buka tingkap, selat tepi tingkap tu. Lagi angin masuk. Van lama kan. Tu pun kenangan sejarah kita orang tu. Album Kami Mak Rock. Awal penerbitan album Kami Mak Rock. Masa tu promosi album Kami Mak Rock kan. Tapi masa tu syukur Alhamdulillah lah. Show berjalan lancar. Masing-masing komitmen. Boy pun okey main gitar. Saya pun okey. Lepas tu Anita balik ke office tu, Anita dia bagi tahu saya, dia kata balik tu dia cakap Anita panggil kita meeting. Ni meeting panggil ke office. Panggil lah saya, Boy dengan Ozi dengan Arazi. Kak Anita nak cerita dengan korang ni, ada hal sikit kata. Kenapa Anita? Korang main fanfare, dia kata, macam mana bayaran dia kata. Saya cakap dengan Kak Anita, macam kita orang show fanfare ni, Kak Anita dia tak berapa involve sangat. Tapi dia tahulah ada masa sekali-sekala dia pernah ikut kita orang pergi show fanfare. Dia tahulah fanfare punya style kan, show collection tiket, ikut jualan tiket, lepas tu kita percentage dengan owner pesta tu, owner fanfare tu. Jadi Kak Anita tahulah. Jika apa kata Kak Anita nak bawa korang pergi show dekat ni Pasar Raya, dia kata. Pasar Raya mana Kak Anita? Yelah kita pergilah Jesco, Pasar Raya, The Store ke mana-mana, dekat Pak Sen ke, dia kata mana tempat-tempat pasar raya besar-besar, dia buat promosi, dia bayar kita. Tapi tak banyak lah, dia kata. Berapa Kak Anita? Dia cakap bayar dalam 800 kan. Kau nak tak, kata kan? Bayar murah sangat lah, Razi cakap. Tapi banyak, dia kata. Kalau kau nak banyak tempat ada, kata kan. Tiap minggu Kak Anita boleh bagi. Dengan tiap minggu pun macam best lah, 800 kan. Kalau kita kira-kira, kalau pergi kat fanfare pun dapat 2,000 lebih pun, kita siap dengan sewa van, dengan minyak, makan, hotel segala pun dapat, dia pun lebih kurang juga kalau dengan penat lagi kan. Lepas tu saya bincang-bincang lah dengan Razi, dengan Ozi kan. Okey lah, jalan lah, murah pun murah, jadi tiap minggu ada. Jadi macam tu, kita setuju. Kak Anita cakap show ni tiap-tiap hari minggu kata. Show ni macam mana tau, kita promosikan Pasar Raya tu, dia kata. Jadi siap hari minggu kita pergilah Pasar Raya, Pak Sen, Jaya Jasko. Tapi bayar tak banyak lah, dalam 800. Kita kongsi-kongsi lah Kak Anita, dapatlah satu show tu dalam 100 lebih. Kadang-kadang bayar sampai 1,000, kadang 1,200. Dia tak sama. Ada tempat macam Pasar Raya besar, dia bayar dalam 1,200. Tu yang best tu. Jadi saya pun dalam masa yang sama, show kita jadi banyak. Lepas tu Kak Anita dapat lagi satu projek, show dekat Majlis Perbandaran. Majlis Perbandaran ni macam mana tau? Contoh macam MPPJ, Majlis Perbandaran Petaling Jaya. Dia nak bangunkan satu tempat macam Taman Jaya ke, Taman Rekreasi. Dia buat kat situ pentas. Macam panggung anniversary, dia buat konsert kat situ. Itu pun banyak juga kita dapat. Boleh kata tiap-tiap bulan. Kadang sebulan sekali, sebulan 2 kali pun pernah kita orang side by side dengan Shima, penyanyi Shima, dengan penyanyi artis syarikat lain. Dia kombinasi lah. Ini pengalaman saya dengan Majlis Pembandaran Petaling Jaya. Masa tu saya rajin lah pergi. Bila pergi show jadi banyak. Show fanfare ada, show dekat Pasar Raya ada, show dekat Majlis Pembandaran ada. Kita pergi banyak tempat lah. Majlis Pembandaran Petaling Jaya, Majlis Pembandaran Seremban. Pernah kita main dekat Taman Tasik Seremban, dekat banyak tempat. Ipoh, Pembandaran Ipoh, Pembandaran daerah-daerah. Jadi show kita tak henti lah. Masa tu memang show tu bayaran dia taklah mahal sangat. Tapi bila dah kita rajin show jalan hari-hari, dapat banyak duit. Dapatlah saya beli gitar, satu gitar bass, gitar bass Ibanez. Saya tak ingat lah gitar ni berapa harga, tapi mahal, gitar ni memang mahal. Saya simpan duit. Bila show je, habis show je, saya separuh saya guna, separuh saya bagi mak saya. Separuh saya guna, separuh bagi mak saya. Jadi kumpul. Dan kat mak dia ada berapa mak? Ada sekian-sekian. Saya tagih, saya cari. Maksud saya beli kat mana gitar tu Kalau tak silap saya dekat Bentley ke dekat mana tak ingat lah. Saya dapat beli satu gitar Ibanez hitam. Masa tu, masa album Kami Mak Rock. Pakaian masa album Kami Mak Rock memang jangan risau lah. Kak Anita sponsor jaket, legging,
Dressing kita orang dia tukar-tukar. Masih nampak lah Kak Nita ni bekerja keras lah. Dressing memang dia jagalah dressing Kepulauan Melissa masa ni. Album kedua memang kita mewah dengan dressing. Pakaian setiap photoshoot untuk majalah ni, dressing lain. Majalah ni, dressing dia lain. Majalah ni, dressing dia lain. Masih memang betul-betul lah nampak Kak Nita ni jaga kita orang. Tu yang best tu. Di hamparan terhimpun noda, mencari entah ke mana. Kelahiran di atas semua, di dalam hazanah cinta. Jadi bila dah banyak show, lama-lama kita orang jadi semakin sibuk. Masa tu kita orang dah macam kalau nak pergi show, dulu kita orang kalau pergi show kita orang sewa van. Van yang kita sewa biasa sewa van Pak Kasim. Lepas tu ada satu Kak Zai, dia duduk dekat flat keliling. Kak Zai ni kakak ipar kepada Brother Azhar. Brother Azhar ni adalah manager kumpulan May. Van Kak Zai tu memang cun, memang canggih. Van C22, Venet, Nissan Venet. Van tu memang baru lah, masuk aircon semua komplit, radio semua cun kan. Jadi macam Azhar ni, saya dengan Brother Azhar ni selalu bergile-gile. Banyak show masa album yang kedua kami Mak Rock tu Brother Azhar yang bawa. Masa Brother Azhar dia memang manager kumpulan May. Selalu bergile-gile lah. Macam Brother Azhar hari ni bawa kumpulan May, besok bawa kumpulan Melissa pula. Jadi kat situ saya selalu sewa van yang kakak ipar Azhar ni. Jadi saya pun jadi rapat lah dengan kakak ipar Azhar, jadi kakak angkat saya. Jadi suatu masa tu kadang-kadang saya sampai clash dengan kumpulan May. Kadang-kadang kumpulan May ada show, besok hari ni dia orang balik, saya terpaksa tunggu van tu sampai. Kadang-kadang dia orang pergi show, tiba-tiba dia orang sambung show tu pergi show tempat lain, kita orang tak dapat lah van, cari pula van tempat lain. Kadang-kadang belah-belah kampung pandan ada juga sewa van. Kalau show memang kita orang cari van lah, sewa van. Kadang sewa kereta, kalau sewa kereta berasak sikit lah, kereta sempit kan. Kalau van luas sikit. Kadang kita orang nak pergi show, cari driver, cari van, satu banyak kerja kan. Jadi satu masa tu saya sewa van Kak Zai dengan si Boy. Rupanya Boy ni diam-diam dia reti bawa van, dia reti bawa kenderaan kereta. Dia cakap dengan saya lah, ajak, kalau susah-susah macam ni kau kena belajar bawa van, dia kata. Ya ke kan? Nanti aku ajar kau bawa van. Masa balik show tu malam-malam pakai Nissan Venet Kak Zai tu lah. Cakap aku ajar kau dalam balai polis Pudu nanti. Kat balai polis Pudu dia ada kawasan polis, kita takut kena saman. Kawasan balai polis Pudu tu kan luas, jalan dia banyak, pusing-pusing kan. Jadi kat situlah Brother Boy ajar saya bawa van. Bawa, dia kata, takut lah Boy, cakap, boleh je ni kau pegang. Kau start enjin, kau free gear, kau tekan brake, lepas tu tekan kelas, masuk gear 1, lepas brake, tekan kelas slow-slow, zu. Alamak, sekejap saya dah pandai bawa van. Si Brother Boy ajar saya bawa van masa tu. Bawa van dalam balai lah, sekarang bila saya dah pandai bawa van, jadi pun saya jadi makin berani masa tu. Kadang-kadang kalau driver tu lambat, saya ambil van tu dulu dekat rumah Kak Zai, ambil van, saya bawa balik kat Pudu, tunggu driver tu sampai. Dulu memang show kita memang selalu kena buat driver. Kena ada driver dia kadang-kadang adik Ozi pun ada, D nama dia. Lepas tu kadang-kadang ada satu brother kat balai tu, brother Scorpion. Dia ni tukang kebun kat balai. Kau ketemu kat balai, dia selalu bawa kereta sorong tu, tebas-tebas rumput, bersih-bersih pokok bunga. Brother Rock kita panggil dia Brother Scorpion sebab dia nyanyi lagu Scorpion. Dia ni pula ngam dengan Orang Razi. Bila dah selalu sama-sama dia ngam dengan Orang Razi, kita panggil dua-dua Brother Scorpion. Dia pun kadang-kadang bawa show kita orang. Itu pengalaman kami Mak Rock album kedua. Banyak show lah kita orang pergi. Show pasar raya, show dekat majlis-majlis perbandaran, lepas tu show dekat funfair. Sejarah kita masa pergi show funfair, kadang-kadang tempat-tempat pendalaman kan, kita orang tak ada tempat nak apa. Kadang tempat pendalaman ni dia tak ada hotel tau, pekan dia pekan kecil, macam belah-belah Keratung, Fedah Keratung sana, Fedah Paloh. Dia punya pekan tu memang kita kalau nak pergi ke dia punya bandar tu memang jauh, makan dalam dekat 20 km, 25 km daripada tapak pesta funfair tu. Jadi kita orang fikir-fikir, daripada kita sewa jauh-jauh, kita mandilah kat Paminyak. Mandilah kat Paminyak. Kat Paminyak tu ada Tanas Awam tu, jumpa kat biasa kalau kawasan pendalaman, bila pukul 8 je tu Paminyak dah tutup. Dululah, zaman dulu. Pukul 8, pukul 9 Paminyak dah tutup. Kita jumpalah dia punya pagat dia. Selotok elok-elok. Mana yang tak bagilah.
Mana yang bising-bising tu kadang kita bagi dia rokok ke, bagi RM10, RM20. Kita orang nak mandi ni. Kau siapa? Kumpulan Melissa ni artis. Oh, kumpulan Melissa nak mandi apa semua. Dia kata, boleh. Dia siap jaga. Bergila lah kita mandi. Parking van tepi pam minyak tu mandi. Kita mandi kat pam minyak lah. Di kat pam minyak mandi. Kalau tempat yang tak ada hotel kan, kita biasa sampai sound check pukul 5, pukul 6 tu, sampai dekat nak maghrib pukul 7 tu kita berhenti. Berhenti waktu maghrib tu sebab kita solat lah. Lepas tu kalau tak ada surau, tak ada apa, faham lah kan. Biasalah zaman muda, zaman rock kan, zaman remaja. Yang penting kita mandi, dapat mandi. Tak dapat hotel, kita orang memang kita orang cari pam minyak. Itu je dapat kita orang. Kita orang pergilah show merata-rata, akhirnya kita orang tak pakai driver dah. Dengan Bob 5 orang lah, pergi 5 orang. Bob masa tu masih kru lagi. Kadang-kadang saya drive, kadang-kadang Boy drive, kadang-kadang Razi drive, saya bergilir. Ozi dia tak memandu masa tu, dia tak pernah pegang steering. Kita orang tak pernah bagi dia. Kalau saya penat, saya bagi Boy. Kalau Boy penat, saya bagi Razi masa tu. Pernah sekali tu kita sewa van sampai 2 minggu. Kita show area Johor. Isi baju, pakaian, segala pakaian yang ada, kita susun kat belakang tu kan. Gitar apa semua, kita jalan. Pernah berapa kali kena roadblock, saya dengan Boy kena roadblock, polis tahan je kan. Ni apa ni? Kumpulan rock ni. Oh, lesen. Tak ada lesen. Alamak, korang ni bawa kereta daripada mana? Daripada KL ada show ni. Lesen tak ada. Driver seorang pun tak ada lesen. Bahaya betul lah korang ni. Wah, kena marah lah. Kena marah, minta maaf. Kalau kena yang keras, dia saman lah. Kena yang lembut hati, dia bising tapi dia tak saman. Kau jangan buat lagi macam ni. Lain kali kalau nak pergi show, kau bawa driver seorang ada lesen. Bahaya, kau kalau aksiden ni mati katak tau. Tapi itulah, bila tengok alamat saya, Balai Polis Pudu. Kat situ lembut sikit. Ini siapa ni anak polis? Lagilah. Membebel lah dia. Kau dah tahu anak polis kau buat macam ni, bapak kau tahu tak ni? Cakap, tak tahu. Cakap, kalau bapak kau tahu, cakap, memanglah kalau saya tahu, saya tak bagi kan. Macam mana anak polis ni bawa van tak ada lesen? Tapi dalam bising-bising, dia bagi lepas. Tak apalah dia anak polis ni, tapi jangan lain kali jangan buat lagi. Lain kali aku nampak lagi kau saman. Masa tu. Itulah kisah kumpulan Melissa. Masa album kami Mak Rock. Pergi show sana sini, bawa van sendiri. Van Kak Zai tu lah. Kadang-kadang dengan kumpulan Mei bergaduh-gaduh, bergili-gili nak berebut van kami Mak Rock. Bila saya dah ada gitar baru, saya pun dah jadi bersemangat. Saya rasa memang happy lah masa tu kan. Happy. Ozi pun dapat beli dia punya double pedal. Boy pun dapat beli gitar. Walaupun pada masa Boy join kumpulan Melissa tu, gitar pun tak ada, gadget pun tak ada. Bila time show je Bob itulah yang cari gadget, sewa gitar sana sini. Pada permulaan awal Melissa album kami Mak Rock, masa Boy belum masuk kumpulan Melissa kan, gitar dia ada tapi gitar tu tak boleh pakai untuk show. Jadi dia tak ada gitar. Bob lah pagi-pagi cari gitar, sewa gitar. Ada tempat tak tahu lah dia sewa gitar kat mana, kat Sound Dimension ke kat mana pun saya tak ingat, kat studio mana. Tapi alhamdulillah usaha gigih kita orang kan, akhirnya kita orang berjaya lah menjalankan konsert album kami Mak Rock. Kau kata aku tak betul, kau kata aku dah biol, kerana aku cinta pada rock and roll. Satu hari tu show dekat mana? Dia show dekat Segamat tak silap saya. Masa saya dengan Boy, dengan Ozi, dengan Arwah Razi, dengan Bob. Bob masa masih ikut Melissa lagi. Dia jadi kru. Masa tu Bob memang bertambah busy lah. Show banyak sana sini. Semua show kita bawa dia. Jadi dia pun masuk lah. Bob pun asyuk. Bob okey lah. Dia happy dengan kita orang. Masa tu dengan Boy. Tapi dengan Boy ni dia sibuk sikit lah. Sebab Boy ni dia macam-macam. Itu Bob, ini Bob, ini Bob. Jadi suatu masa tu kita pergi show dekat Segamat. Ni kisah show kita kat Segamat. Dia besar lah. Dia anjuran pada kerajaan tempatan Majlis Pembenaran Segamat. Show tu besar. Dia bagi kita rest house. Rest house. Tapi rest house tu macam rest house lama tu. Tempat tu tempat lama. Pergilah bermalam kat situ. Pergi show kat sana. Siang tu kita kena datang kat Besta tu. Kita kena join satu kempen. Kempen kesedaran jalan raya ke, kempen apa semua tak ingat lah. Cegah kebakaran ke, dengan bomba, dengan JPJ. Masa pesta dia memang besar kan. Lepas tu malam tu kita berehat. Kita sampai kat situ dua hari sebelum show. Sehari sebelum show. Mana kita 2 malam kita bermalam kat situ. Jadi pihak penganjur tu bagi kita orang satu rumah rehat di Segamat, rest house Segamat. Tapi tempat tu macam lama je tempat tu. Bangunan-bangunan lama.
Tapi dalam bersih. Duduklah situ. Masa tu dia bagi 2 bilik. 2 bilik. Satu bilik kecil. Lepas tu satu lagi bilik besar. Bilik kecil tu saya dengan Ozi 2 orang. Lepas tu bilik besar tu Boy dengan Bob dengan Ar-Razi. Bilik belah depan. Bilik tu jauh pula berasingan. Yang bilik saya dengan Ozi ni belah hujung. Jadi malam-malam tu ada kita orang tidur kan. Malam pertama. Show tu malam kedua. Tapi malam pertama kita dikenakan hadir kat situ. Saya tidur lah kat situ dengan Ozi. Tidur malam tu rasa macam tak selesa. Tempat aircon lah, aircon. Lepas tu dia punya tepi tu cermin. Lepas tu ada langsir kan. Terus sebelah tu ada pokok. Pokok macam pokok dahan macam tu. Lepas tu bujung tu macam slope. Macam dia ada lereng macam tempat rare house tu macam kat atas bukit tau. Tempat tanah tinggi lah, bukan bukit pun, dia tinggi sikit lah, tempat curam macam tu. Tiba-tiba saya dengar masa lebih kurang dalam pukul berapa pagi dah saya macam tak boleh nak tidur. Kenapa saya tak boleh tidur? Bangin-bangin mata tak nak lelap, bangin-bangin tu mata tak nak lelap. Sekali tu saya terdengar macam bunyi macam mana bunyi macam orang mengerang tu, macam macam tu bunyi 2-3 kali. Saya ingat apa benda, saya ingat lembu ke? Kan lembu kan? Saya buat tak tahu je. Saya pejam mata. Ozi dah tidur masa tu. Ozi dah lena dah. Lepas tu saya dengar lagi. Sekali saya selak langsir tu slow-slow. Saya nampak, alamak, tegak bulu rumah saya. Saya nampak orang tergantung. Macam orang berbangsa India pakai seluar pendek. Aduh, dia tergantung. Dekat tepi tingkap tu ada macam satu dahan. Pokok tu besar, tapi dahan tu rendah, dia memanjang macam tu kan. Lepas tu nampak orang tu tergantung kat tali tu. Saya apa lagi, terus kaku, kebas seluruh badan. Hati saya macam terkedu lah, nampak orang bunuh diri. Saya nampak apa yang saya fikir, nampak orang bunuh diri. Saya pun lagi, saya meloncat kat sebelah Ozi. Saya kejut Ozi. Apa ni? Ozi cakap, Ozi, ada orang mati tergantung. Ozi, bangun Ozi, cakap. Mana dia kata. Kamu ni ajak, cakap. Aku nak tidur ni. Tengok Ozi ada. Sekali Ozi tengok, slow-slow Ozi bangun. Saya gesa suruh Ozi bangun. Bangun tak ada benda pun. Saya tengok tak ada, benda tak ada. Alamak, benda ni memang tempat tu macam keras kan. Saya tengok tadi kat sini ada Ozi cakap. Ozi, jomlah kita pergi bilik dia orang, aku tak boleh tidur lah, cakap. Alah, iya ke, cakap. Tak ada benda lah, ajak, dia kata. Kalau Ozi selamba tidur kat bilik tu. Saya pun pergi kat bilik si Bob dengan Boy dengan Razi. Ketuk-ketuk pintu. Kenapa ajak? Cakap, aku tak boleh tidur lah bilik tu, tepi tu. Aku nampak orang mati tergantung, katakan. Biar betul. Habis Ozi mana? Ozi ada kat bilik tu, dia tidur seorang-seorang. Habis Ozi berani pula. Dia tak nampak, aku seorang yang nampak. Ozi tu ngantuk sangat kan. Aku suruh kejut-kejut. Berantak dia seorang, cakap. Betul ke ajak? Betul, cakap. Lalu si Razi tak puas hati, dia ikut saya. Belah mana? Ni. Jom masuk bilik. Jom kat ranting ni lah Ozi, ni Razi, aku nampak. Kat sini aku nampak skop, cakap. Ini mesti ada sesuatu ni kawasan ni kan. Terus tak apalah, kau masuk bilik aku. Lepas tu dia kejut Ozi. Ozi, kau nak tidur sini ke seorang-seorang? Dia kata, ajak ada nampak benda kan? Tak ada benda lah, skop. Dia kata, ke sana tidur berasak, katil tak muat. Lalu Ozi selamba tidur seorang-seorang. Saya dah nampak, saya dah tak ada lah. Saya tidur lah dengan Razi, bilik dia orang. Berasak lah dengan Bob, dengan Boy semua. Tu pengalaman saya show dekat Segamat. Saya ingat lagi kat Pesta Expo Bandaraya Segamat ke, sambutan apa masa tahun bila tapi saya ingat show album kedua. Kisah sejarah dia. Jadi itulah dia untuk siri kisah yang ke-60. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi di siri akan datang. Okey, di sini ada satu pengumuman pada 20 hari bulan ni, pada pukul 9 malam, hari Ahad ni 20 hari bulan 9 malam, saya dan Wak Dan dijemput oleh kumpulan Max. Brother Man Max, Brother Rantaro, Brother One, Brother AG dan juga Dane Sniper bersama penganjur dia Wak Khair, pemilik Warisan Hall Studio, menjemput saya dengan Wak Dan untuk menjadi artis jemputan showcase kumpulan Max. Jadi korang kalau nak join dengan kita orang, bolehlah datang ke Warisan Hall Sejangkang pada 20 hari bulan, hari Ahad ni. Besok hari Sabtu, lusa ni lah hari Ahad ni. Bolehlah kita sama-sama menjayakan, kita berhibur, berkongsi-kongsi pengalaman. Saya pun sebenarnya tak tahu macam mana dia orang boleh jemput saya, sedangkan band saya pun tak lengkap, band saya pun tak ada nama. Baru saya dengan Wak Dan lagi sekarang ni, belum cukup anggota. Tapi dia orang dah memang bagi satu penghargaan lah nak jemput saya dengan Wak Dan. Jadi korang yang nak sama-sama join dengan kita orang, bolehlah datang. Harga tiket hanya RM50 saja, termasuk makan dan minum. Boleh makan minum. RM50 tu bukan kering-kering, dia ada makan minum semua. Jadi boleh datang. Dia show tu start pada pukul 9 malam. 9
9 malam saya perform dengan Wak Dan mungkin dalam setengah jam atau sejam. Lepas tu bersama kumpulan Max. Lepas tu ending tu kita nyanyi sama-sama dengan Max. Jadi kalau kau nak join boleh datang lusa pada 20 hari bulan pukul 9 malam. Jangan lupa kita jumpa di sana. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.